Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وهم في غفلة معرضون. Yang bermaksud telah hampir berlaku kiamat dan hari pembalasan, tetapi mereka itu berada dalam keadaan lalai dan lupa. Suratul Anbiya ayat yang pertama. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia, yang dihormati Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Zainal selaku pengurusi surau Raudatul Muttaqin. Yang berbahagia Al-Fadhil tuan-tuan imam, seterusnya yang dihormati lagi dikasihi kehadiran pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, tetamu-tetamu Allah yang diberkati, diradai insyaAllah. Pertama-tama sekali, marilah kita di kesempatan yang berkat pada malam ini kita bersama-sama merafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat pertemuan yang amat berharga. Dan saya terima kasih ucapkan kepada Dr. Zainal di atas undangan pada malam ini, yang sebenarnya pada malam ini, jam ini, waktu ini, saya sepatutnya memulakan pengajian pertama, malam pertama di Masjid Negeri Shah Alam. Tetapi bila saya menerima undangan Dr. Zainal itu, saya catat dalam diary, saya lupa mencatatkan bahawa malam itu adalah malam saya bersama di Masjid Negeri Shah Alam, dan nama saya malam ni ada di sana. Petang tadi pun majlis masjid call saya, Ustaz malam ni confirm pengajian Ustaz, bermula sekali sebulan. Saya kata saya dah beritahu kepada imam besar minggu lepas yang saya nak hadir dulu di sini pada malam ini. Saya mohon untuk Masjid Negeri postponkan kepada bulan depan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pihak masjid dapat memahami dan kata mereka tak apalah, kerana Ustaz Ceram pun di Shah Alam juga, kecuali belah Panting, belah Sungai Besar tu kira tak nak kena lah. Jadi oleh kerana Shah Alam juga, maka okey lah.
Jadi insyaAllah pada bulan akan datang, minggu yang kedua, Isnin kedua, setiap bulan saya akan berkuliah di Masjid Negeri Shah Alam, membaca kitab, dan kitabnya belum dipastikan lagi. Sehinggalah kepada 1-2 minggu sebelum ceramah bermula pada bulan Disember akan datang insyaAllah. Jadi alhamdulillah pada malam ini, di atas undangan Dr. Zainal selaku pengurusi surau Rawdatul Muttaqin, maka saya dapat meluangkan sedikit masa. Mudah-mudahan keberadaan saya pada malam ini di surau yang penuh keberkatan ini akan terus menjadi pahala dan amal kebaikan saya, amal soleh saya, dan insyaAllah tuan-tuan pun mendapat amal soleh yang sama di atas kehadiran tuan-tuan di surau daripada maghrib hinggalah kepada isya. Kita berkongsi pahala sebenarnya, dan lebih besar, lebih utama lagi, surau tuan-tuan ini satu nama yang cukup hebat. Saya ingat di Shah Alam ini, inilah satu-satunya surau bernama Rawdatul Muttaqin. Saya tak pastilah kalau Dr. Zainal boleh sebut kat saya, ada lagi surau yang namanya sama dengan ini di Shah Alam. Saya googlekan, saya wazekan, saya googlekan, tak jumpa, melainkan inilah suraunya. Sebab tadi saya sampai tadi kerana waze, memang tak ada waze, hala ke Banting tak tahu. Bila saya tengok dalam waze sekitar Shah Alam, tak ada, melainkan inilah dia suraunya, Rawdatul Muttaqin. Biasa kalau kita wazekan itu, kalau tulis nama surau Al-Ihsan, dia akan keluar 213 nama Al-Ihsan, section bagian. Tapi dalam waze tadi hanya inilah suraunya Rawdatul Muttaqin section 4. Saya nak kaitkan bahawa nama surau ni tuan-tuan hebat. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan yang dah lama di sini sekadar sebut nama, entah apa makna tak tahu. Saya yakin tuan-tuan tahu maknanya. Rawdatul Muttaqin maknanya taman orang-orang bertakwa. Rawdah taman, Rawdah taman, Al-Muttaqin orang-orang bertakwa. Jadi inilah taman orang-orang bertakwa. Alhamdulillah. Tu saya nampak malam ni wajah-wajah orang bertakwa belakang. Nampak riak muka tu orang bertakwa. Sesuai dengan namanya, Rawdatul Muttaqin. Rawdah taman, Al-Muttaqin orang-orang bertakwa. Saya mencadangkan tak payah ubah nama lah sampai kiamat insyaAllah. Tambahan pula, Rawdah ini perkataan yang murni. Bila kita masuk Masjid Nabawi, kita cari mana Rawdah, tempat yang berkat, tempat di mana kita diminta banyakkan doa kat situ, Rawdah. Dan Nabi berjanji Rawdah itu adalah mimbarnya, dan mimbar itu mimbar yang berkat, tempat yang berkat. Jadi tuan-tuan, tahniah lah. Saya pun tak pasti siapa yang letak nama ni, tu Zainal ke ataupun siapa, orang lama dulu kot. Sebab tengok macam surau ini paling tidak belum merdeka rasa saya. Lepas merdeka, tengok kepada binaan surau ni lah, saya rasa dah lama lah. Mungkin surau terawal di Shah Alam berbanding dengan surau-surau yang lain di Shah Alam ini, agaknya surau agak lama usianya di Shah Alam ini. Tapi tak apalah tuan-tuan, yang pentingnya bagi saya, inilah pentas kita, inilah medan kita, inilah tempat kita duduk ramai-ramai mencari redha Allah, mencari keberkatan, kerahmatan dan keselamatan insyaAllah. Ini taman syurga sebenarnya. Ini taman syurga. Beradanya kita dalam surau bermakna kita berada taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda
idza marartum biryadil jannati farta'u. Bila kamu melintasi taman syurga, maka masuklah ke dalam taman tersebut. Sahabat bertanya Nabi, ma riyadul jannati, apa taman syurga ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, hilaqul ilmi. Taman syurga itu adalah di mana tempat orang belajar ilmu, tempat orang mendadah ilmu, tempat kita mencari ilman dan taqwa. Maka inilah taman syurga, insya-Allah tuan-tuan. Dan kita yakin kalau kita selama hidup di bumi ini kita dapat syurga dunia, taman syurga dunia, insya-Allah mudah laluan kita ke syurga yang sebenar, insya-Allah. Kalau kita di bumi ini kita berada di taman syurga, surau masjid kita tak tinggal, surau masjid kita tak pernah tinggal, masuk, belajar, duduk, mengaji, duduk, belajar, duduk, mengaji, berjemaah sampai ke mati. InsyaAllah laluan ke syurga yang sebenarnya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan Allah permudahkan. Itulah sebabnya Nabi sebut dalam tu hadis, apa sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang berada di lorong ilmu, maka Allah permudah jalan ke syurga. Barang siapa yang berada di jalan ilmu, di jalan ilmu semasa di dunia ini, Allah permudah jalan ke syurga di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, persaksikanlah mudah-mudahan kami ini mendapat syurga-Mu nanti, insya-Allah. Ya Allah, persaksikanlah mudah-mudahan langkah kami dunia ini akan dapat jejak kaki kami ke syurga-Mu di hari mahsyar nanti, ya Allah. Itu munajat kita, rintihan kita, insya-Allah tuan-tuan. Itu munajat yang kita nak kena kumandangkan. Sebab dalam hukum hidup beragama kita kena minta keselamatan, keamanan, kebahagiaan, keredaan, kerahmatan, syurga, kena minta. Jangan tak minta. Kita kena minta dan kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bila mendengar munajat hambanya, Allah tak akan tolak. Pantang Allah tolak doa kita. Satu Nabi bersabda, orang yang berdoa la yarja'u khaiban, dia tak akan pulang duka cita sama sekali. Orang yang banyak berdoa kepada Allah, kata Nabi, la yarja'u khaiban, tidak akan pulang kecewa. Dia akan dapat apa yang dia minta. Cuma tinggal lagi, kadang-kadang Allah tak tunaikan segera, tak cashkan segera, Allah backdated kan doa kita tadi. Barakahnya ada, insya-Allah. Cuma kita tak boleh nak putus asa. Doa dan terus berdoa, rintih dan terus berintih. Bahkan dalam hidup ini tuan-tuan, para ulama kita menyenaraikan saat mana kita kena berintih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat mana? Yang paling utama ketika mana kita berada di rumah Allah, macam sekarang ini. Itu yang paling pertama. Ketika mana kita berada di rumah dia, di rumah Allah, di surau, di masjid. Itu yang paling utama. Kerana dalam rumah Allah ini bersama kita malaikat-malaikat. Malaikat bersama dengan kita, mendengar bicara kita, mendengar doa kita, mendengar rintihan kita. Dan malaikat bersedia bawa doa kita kepada Allah. Wahai Tuhan, ni hamba-Mu berdoa sekarang ini, dia minta bagian, tunaikan permintaan hamba-Mu. Malaikat bagi kita bawa kepada Allah rintihan. Itu besarnya masa yang kita ada ini untuk kita berdoa kepada Allah. Suatulah saya kadang-kadang perhati, minta maaf lah, saya kena sebut di awal-awal ceramah macam ni sebagai satu teguran pada hati ke hati. Ada di kalangan jemaah kita yang mungkin atas faktor tak tahu apa masalahnya, mungkin kerana sibuk, tergesa-gesa, kadang-kadang lepas sembahyang tak ada masa nak duduk sekejap.
nak munajat rintih kepada Allah Subhanahu. Bagi salam terus bangkit keluar. Mungkin asarnya, maghribnya, mungkin waktu-waktu yang tertentu. Ini pengalaman saya tengok. Salam saja terus bangkit, bangun, keluar. Tuan-tuan, amat rugi. Amat rugi kita datang ke surau, duduk dalam masjid, dalam surau, tiba-tiba saat yang berkat kita biarkan begitu sahaja. Amat rugi. Amat rugi namanya kita biarkan saat berkat itu biar berlalu begitu. Sedangkan masa kita kena tak payah lama, 2-3 minit, 5-6 minit. Dalam keadaan kita angkat tangan tadah ke langit, kita rintih, kita munajat, kita minta, kita pohon kepada Allah. Dalam keadaan kita mengaku yang kita hamba yang lemah, Allah maha besar, kita maha kerdil, kita lemah, kita dhaif, Allah maha besar, istimewa dan maha agung. Ya Allah, ya Tuhanku, apa kita minta? Kita minta rintih dalam konteks keampunan, kebaikan, kerahmatan, keselamatan diri, keluarga dan sebagainya. 5 minit, tak sampai pun 10 minit. Bila ada di kalangan kita yang kadang-kadang tak sempat nak berdoa, ada ulama kata apa? Orang ini adalah manusia yang sifatnya sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang sifatkan orang sombong. Dia sembahyang tapi tak nak berdoa. Di dalam tempat berkat tak nak berdoa. Orang dianggap sombong dengan Allah. Sedangkan Allah nak dengar apa rintihannya. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, aku dekat dengan kamu, aku duduk sebelah kamu je. Soalan macam itulah. Minta aku dengar, kata Tuhan. Minta aku dengar, aku akan tunaikan. Allah minta, tapi kita bila tak berdoa, tak ambil kesempatan, dianggap ulama sebagai orang itu sombong. Bila kita agak sombong, bermaksud itu sifat yang keji. Jadi tuan-tuan, dalam sibuk macam mana sekalipun, ambillah kesempatan. Setiap hati ada, baik maghrib, baik isyak ada. Tak tahulah, mungkin di panah punggung, tak tahu. Mungkin kerana tu imam lama sangat dalam solat tadi, atau maghrib isyak, atau zuhur asar, dia rasa panah punggung tu keluar. Ambillah masa. Tak perlu sampai 10 minit, 5 minit. Okeylah, panjang sekali minit, ambil 2 minit. Angkat tangan tak ada ke langit, doalah dalam 2 minit. Tak sempat juga 10 saat. Tak sempat juga 2 saat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah macam semalam, cukup. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah macam semalam, sultan keluar. Itu melampau lah tu. Dengan Tuhan tu macam kawan dia. Itu melampau tu. Macam semalam dia kata. Maknanya dia tak nak panjang dah. Tuan-tuan, tak ada alasan. Sebab dalam senarai waktu yang kita amat berkat berdoa ialah di mana tempat kita beribadat. Ini rumah Allah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah puji hamba-hambanya yang sifatnya memakmurkan rumah Allah dan mereka beribadat dengan doa, rintihan, munajat, air mata menitis, penyesalan disebutkan, keinsafan dinyatakan kepada Allah, munajat banyak-banyak. Allah sebut, mudah-mudahan orang ini dapat hidayah aku. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah, aku akan pimpin dia, aku akan selamatkan dia, aku akan jaga dia. Itu dia. Jadi sebanyak masa kita ada tu, di antara tempat inilah dia. Ambillah masa. Saya perhati, bukan ramai tapi ada. Bangkit-bangkit terus pergi. Soal semayang ba'diyah tu jangan kira lah, dah bangkit pergi, habis. Kadang-kadang ada waktu kita kena ba'diyah. Contoh lepas isyak, lepas maghrib, lepas zuhur. Kadang-kadang kena buat ba'diyah tu. Ambil kesempatan, sebab ini peluang-peluang keemasan.
Inilah peluang-peluang yang Allah beri untuk kita menambahkan bekalan akhirat, bekalan iman, bekalan pahala, bekalan kebaikan, kebajikan. Yang semua ini tuan-tuan, wang kita di padang mahsyar nanti. Harta kita bukan lagi RM di padang mahsyar. Harta kita bukan lagi rumah yang kita diami yang harga setengah juta, 2 juta, 200,000. Bukan lagi tuan-tuan. Harta kita di padang mahsyar, amal soleh yang kita bawa, doa yang kita munajatkan, sunat yang kita lakukan, itulah merupakan RM kita, seolah RM lah di padang mahsyar nanti. Pahala kita cari, itu RM kita. Itu sahajalah bekalan kita bawa depan Allah, bukan yang lain. Kita akan dapat beli kerahmatan Allah dengan pahala yang kita bawa. Kita akan dapat beli cash syurga dengan pahala yang kita bawa. Kita akan dapat beli nikmat-nikmat yang abadi di padang mahsyar dengan nikmat pahala kita bawa. Itu saja, tak ada yang lain. Arti setiap kebajikan kita buat, Allah jadikan sebagai pahala. Itulah RM kita, seolah macam itulah di padang mahsyar nanti, menjadi harta kita yang abadi. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita makin kaya, bukan makin miskin. Mudah-mudahan kita makin tenang, bukan makin susah. Mudah-mudahan kita makin rasa nikmat beragama, bukan kita rasa makin sakit dalam soal kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah, cinta Allah, bukan semakin jauh daripada rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai satu mukadimah. Tak ceramah lagi tu, bawa intro, nak panaskan enjin supaya masuk tu gear 5 ni payah juga, gear 2 dulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kata Dr. Zainal tadi, malam ini adalah malam 17, bahkan dah masuk malam 18 Muharram pun. Okey, tidak masalah.